Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Daripada kita lahir, daripada alam roh hingga sekarang, tidak pernah berhenti nikmat Allah. Syukuri. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup. Di mana hidup ini kita rasakan kepunyaan Allah. Hidup ini kepunyaan siapa? Anak apa? Ipan? Allah. Jadi kita rasakan betul-betul segala hal ehwal kehidupan kita ni disusun oleh Allah SWT. Nikmatnya yang maha sempurna, yang tahu susun kita, kita tak rasa bersyukur ke? Ipan? Berasa syukur kan? Terima kasih kepada Allah. Sebab siapa uruskan diri kita? Jadi kita rasakan nikmat yang besar. Rasai dan hargai betul-betul. Kalau tidak, kalau kita tak dapat rasakan Allah tu yang memberikan kesempurnaan kepada kita, kita nampak diri kita lebih sempurna nak atur, kita dah tersalah besar, tersesat, ataupun kita berada dalam kemalangan, musibah yang paling besar. Sebab kita menyangka kita boleh mengurus diri kita sendiri. Padahal yang paling sempurna yang menjadikan kita hidup ni tadi adalah Dia yang tahu menguruskan diri kita. Apa saja ke depan diri kita ni semuanya disusun oleh Allah. Dan apa yang telah berlaku awal, akhir, zahir, batin, semua di bawah pengurusan Allah SWT. Kita langsung tak punya daya upah, tak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bagi pandai anak bah. Jadi kita nak pegang betul-betul setiap mukadimah ni, kita kena dahulukan dengan ketiadaan diri kita. Walaupun kita dah bersedia ketiadaan diri kita, kita tetap mulakan dengan istighfar kita adalah meniadakan diri kita. Kerana punca kesalahan dosa-dosa tu adalah keadaan kita mengaku ada di diri. Jadi cara nak meleburkan dosa-dosa kita adalah dengan meniadakan diri. Dan menunjukkan bahawa sebenar-benarnya Dialah yang wujud. Kita tak pernah ada wujud. Maka kita dah sedar dah tu. Maknanya kita dah bertaubat dan menyesali dan menyedari betul. Itulah istighfar yang paling penting sekali. Sebab punca jadi dosa-dosa kesalahan kecil atau besar, punca dia adalah keakuan diri. Bila keakuan diri ada, maka akan datanglah membuka pintu dosa besar, dosa kecil yang lain. Jadi yang buat kita berbuat dosa itu adalah puncanya kita keakuan diri. Bila keakuan diri akan datang, bukalah pintu dosa kesalahan yang berat-berat, yang kecil-kecil, semuanya dah datang. Jadi itu kita memproses, kita memahami ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus muhasabah di diri kita. Muhasabah tu apa makna muhasabah tu? Apa? Muhasabah tu adalah kita melihat dalam diri kita ni. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, kurang lebih maksudnya, hitunglah, hisaplah dirimu sebelum dirimu dihisap.
Hisab tu dikira. Apa yang dikira tadi? Apa yang nak dihisab tadi Rasulullah kata? Muhasah, melihat dalam diri kita ini apa bentuk tadi? Kesalahan, keadaan kita, perkataan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, rasa kita. Itu kita nak muhasabahkan. Contoh perbuatan kita, adakah perbuatan tu perbuatan yang menyedarkan kita bahawa kita bukan bergerak, yang bergerak Allah? Adakah perkataan yang kita ucap tu perkataan ni perkataan yang ikhlas, yang datang daripada khatir Rabbani, ketuhanan yang kita ucap? Ataupun khatir yang kita buat khatir jin atau setan atau hawa nafsu kita. Itu kita muhasabah diri. Yang Rasulullah SAW bersabda kurang lebih tadi, iaitu hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Jadi dudukkan di makam tu tadi. Berapa banyak sampai kita halusi sampai detik-detik dalam hembusan 108.600 hembusan turun naik tu, hembusan Ar-Rahman dalam diri kita. Adakah kita sedari berapa banyak dia semua satu hari satu malam 108.600 lebih kurang dia turun naik? Kemana kita rasakan waktu tu turun naik nafas Ar-Rahman tu? Adakah kita rasa sedar dia yang menurun naikkan, dia je yang ada, ataupun kita terleka dalam tu sampai kita halusi lagi? Itu pun bentuk kesalahan. Sebab walaupun orang lain tak dapat, tapi kita waktu tu hembusan tu Ar-Rahman tu sentiasa menghidupkan kita. Kita rasa kita yang hidup. Kita halusi lagi. Itu makam orang rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Itu makam orang yang Rasulullah SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi, wali-wali Allah. Orang yang betul-betul nakkan kepada Allah. Dia tak nak leka. Tak nak lalai daripada apa saja pun. Dia punya jaga sampai ke dalam situ. Bentuk kesalahan lah tu juga. Itu pun bentuk kesalahan juga kan. Ini Abah cakap kalau nak halusi lagi. Susah kan nak jaga dalam kan? Susah tak? Tu. Kadang-kadang hati Ipan kejap ingat Allah, kejap lupa, betul? Tapi Abah cakap, kalau nak betul-betul lagi dengan Allah, kita muhasabah diri yang dalam lagi. Pandang yang dalam lagi. Lepas tu kita, siang tadi kita dah buat macam-macam, malam tu kita renungin balik. Muhasabah malam tu, lepas isyak ke, 1 jam ke, tengoklah. Ketahanan kita biasanya berapa? 15 minit ke kita renungkan. Tadi aku buat daripada bangun tidur tadi, apa yang aku telah buat? Muhasabah diri kita. Sedalam-dalamnya kalau boleh. Tadi detik yang ni aku tak ingat. Aku rasa aku yang tadi, ya Allah, ini aku berjalan tadi, aku rasa aku yang berjalan, aku bawa motor, aku rasa aku, banyak silap tadi aku. Itu muhasabah diri sampai ke dalam dalam. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Hisablah, kiralah, hitunglah perbuatan apa yang telah kau buat tadi sebelum dirimu dihisab. Tu. Kalau kita buat daripada sekarang, kita hisab sekarang, untung tak kita? Apa? Untung. Tapi kalau kita nanti dah mati, baru mana boleh hisab dah. Bila dah mati, kitab yang tu tadi datang kepada kita, tak boleh lagi. Dia tinggal di pengadilan. Nak diadili, bukan lagi kita untuk beramal lagi. Jadi sekarang ni Rasulullah kata beruntung orang yang selalu muhasabah diri dia. Sibuk dengan diri dia. Ya Allah, tadi aku gini-gini, tadi aku berangkat, tadi aku bercakap, aku ada kedirian aku, ya Allah. Dia halusi lagi. Tadi aku pandang orang ni lain macam tadi aku rasa rendah dalam aku berdetik orang ni, ya Allah. Aku bersangka gini-gini, ya Allah, ya Allah. Muhasabah diri. Muhasabah diri ini akan mendatangkan apa? Keberuntungan. Akan datang, akan dia akhirat, di apa maknanya kita berada nanti di alam akhirat, kita beruntung ketika di dunia kita hisapkan kitab-kitab kita tadi. Jadi kitab kita bersihkan tak depan. Bila kita dah bersihkan di dunia, supaya kita mengecam atau mengenali apa sifat-sifat mazumah, sifat tercela kita tadi, apa yang kita buat sampai waktu sekarang ni lepas isyak, kita renungkan balik daripada bangun tidur, kita muhasabahkan.
Hingga ke halus-halus pun kita muhasabahkan. Hingga makrifat kita lupa pada Allah pun kita rasa tu bersalah betul. Jangan pandang kecil besar dosa. Pandang dengan siapa kita buat. Allah tak pernah berpaling dengan aku. Aku berpaling waktu ni. Ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Menyesal. Muhasabah lah tu. Kalau tiba kena taubat, kita bertaubat. Dalam muhasabah diri tu. Ya. Dalam kita menghitung hisap diri kita yang Rasulullah kata sebelum kita dihisap ni, dalam keadaan kena beristighfar, kita istighfar. Dalam keadaan kita rasa aku kurang bersyukur kepada Allah tadi, nikmat Allah bagi, bersyukurlah. Kalau datang muhasabah diri tu untuk kita direnungkan kepada bersyukur, kita tak bersyukur tadi, kita bersyukur. Nikmat Engkau banyak ya Allah, sedangkan Engkau punya ujian sikit je, nikmat Engkau lagi besar macam-macam ya Allah. Aku banyak yang aku engkari ya Allah. Kita hidupkan kesadaran dalam muhasabah tu tadi. Hari-hari kita buat gitu, kita akan berjaya. Kita akan berjaya. Sebab itu Rasulullah kata, hisap, kira apa yang telah kau lakukan, renungkan, fikirkan. Tengok macam mana keadaan tu tadi. Tengok balik. Kau dah duduk waktu malam ni, kau tengok waktu pagi tadi bangun tidur sampai ke sekarang ni, apa ulang balik. Tengok apa yang kau buat ni. Muhasabah diri, tengok balik. Mana yang tak nak taubat, ditaubat. Mana istighfar, menyesal tak nak buat. Mana yang perlu syukur. Lain kali kita duduk dalam keadaan syukur kalau ketimbang nikmat. Mana yang kita lalai pada Allah, kita ingat, oh Allah, waktu ni aku lalai, aku kena berjaga-jaga waktu ni ya Allah. Aku duduk dalam 3 orang tadi, aku dah rasa macam aku duduk dalam selamat. Allah tu aku tak rasakan ya Allah. Kita muhasabah. Beruntung kita. Ya. Nanti Allah akan bukakan lagi kita punya kesalahan-kesalahan untuk kita betulkan. Allah akan tunjuk lagi nikmat-nikmat yang berlaku tu yang kita tak sedar, dia akan bagi sedar. Sebab kita membuka Fatihah, membuka untuk kita nak mengetahui al-ehwal apa yang kita telah lakukan tersilap tadi sebelum nanti dihisap. Kita hisap sekarang kat dunia ni. Untung tak, Pan? Untung. Apa ni? Jadi itulah keadaan kita, insya-Allah. Kita sama-sama ya mengolahkan muhasabah diri itu. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah berada di saat sekarang ini. Kita merasakan benar-benar yang wujud hanya Allah. Inilah makam yang perlu kita jaga, yang dikata tadi, niat. Niat kita di mana tiada lain, iaitu nawaitu. Niat kita itu ia adalah tanpa huruf dan tanpa perkataan. Yang kita fahami adalah lafaz niat. Maka kita hanya faham lafaz niat, tapi niat itu kita tidak faham. Dan sedikit sekali orang yang mensyukuri niat itu. Kalau dia tahu niat itu, maka dia akan selalu merasakan bahagia dengan niatnya. Sebab niat itu dengan lafaz niat jauh beza. Lafaz niat itu sebutan. Sebutan yang mana sebutan tu tadi adalah menunjukkan aku solat, aku puasa, aku berzakat, aku sedekah, aku buat apa pun kerana Allah. Itu lafaz. Tapi niat tu, kalau kita ketahui niat tu, dia turun berbentuk nikmat ataupun sir, rahsia yang menyentuh di dalam sirullah dalam diri kita. Dia sentuh kat sirullah, maka sirullah menyentuh pada roh. Roh tu ataupun dia menyentuh ke sirullah tu Nur Muhammad lah, sifatullah. Boleh dikatakan sirullah tu Nur Muhammad jugalah. Tapi sirullah tu Nur Muhammad tu menyentuh kepada roh dalam diri. Roh tu menyentuh kepada nyawa, nyawa tu merentuh kepada hati, hati tu menyentuh kepada tubuh, maka berucaplah kita, aku nak ni. Tadi bila kita faham tu, apa pun kita buat bukan kita dah. Tu niat tu tadi. Jadi makna niat bukan lafaz ya. Lafaz niat lillahi ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah tu tiada lain menyuruh kita untuk berbuat
mukhlisin lahud, mengikhlaskan diri lahu, betul-betul kepada dia. Maknanya apa tu lahu? Maknanya mukhlisin, ikhlas betul-betul kepada dia. Bukan saja ikhlas saja, kepada maknanya ikhlas tu daripada dia. Iaitu dia kata tadi, lafaz ikhlas tu adalah dia yang bagi kita ni niat nak makan apa. Itu niat tu tanpa huruf, tanpa perkataan. Bila dia sentuh daripada tanpa huruf, dia sentuh pada roh kita, dia sentuh pada nyawa, dia sentuh pada hati, dia sentuh pada tubuh, maka baru ucaplah kita. Tapi sebenarnya bila kita faham itu semua daripada dia, ada lagi rasa kita tak? Ada tu, kalau kita faham niat di situ, baru kita tahu, ya Allah, kita beruntung di dalam keadaan niat. Sebab apa pun, apa Rasulullah bagi tahu, apa pun nak diterima amalan tu, asasnya adalah tu. Permulaannya adalah niat. Apa pun yang kita buat mesti niat tu mesti pada Allah. Tadi niat tu maknanya dia. Jadi dia dengan dia. Tapi kalau kita sekarang lafaz je kita belajar lafaz niat. Itu kadang-kadang kita solat, kita sebut lafaz niat. Itu kita sebut lafaz niat. Niat tu macam mana? Niat tu dah kau meniadakan dah diri kau. Jadi itu semua segala-gala yang ada adalah dia menyembah diri dia. Tu kau faham niat dia tu. Tapi kalau kau masih sebut lagi tapi kau tak faham, maknanya kau mempersenda-sendakan, ataupun kau seolah-olah engkau mengucapkan tadi lillahi ta'ala tapi engkau belum sampai lillahi ta'ala. Belum sampai lagi mukhlisin nalhuddin. Bukan betul-betul engkau mengikhlaskan kepada dia. Engkau sekadar sebut ya ikhlas. Sebab kau tak tahu apa tu. Niat tu tadi daripada dia yang memberikan kau. Daripada niat itu adalah hak Allah SWT. Dia yang memberikan tu tadi. Maka datang sampai kepada tubuh, kita pun ucap. Itu sebenarnya ucapan dia nak mentajalikan diri dia. Bukan kita. Kalau kita faham apa tu niat, kita akan jadi satu orang yang makna menjaga niat. Yang tempoh hari kita kata tadi, menjaga istiqamah tu adalah menjaga 108,600 degupan naik turun naik. Napas kita dalam, napas Ar-Rahman tadi kan. Ini maknanya salah satu lagi. Iaitu niat tu juga termasuk dia sentiasa on. Yang sentiasa niat tu dah sentiasa daripada dia aja. Jadi kita jagakan tu tadi, apa pun yang datang daripada kita tu tadi semua lintasan Rabbani. Dipanggil warid. Warid iaitu lintasan yang datang daripada Allah. Warid khatir Rabbah, lintasan yang datang. Tapi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, dia dah tertutup dengan hawa nafsu kita, keakuan sebab kita tak mau kenal diri kita. Macam mana kita nak kenal Tuhan tu tadi? Itu yang jadikan kita masalah yang besar pada kehidupan kita sekarang ini. Maka itu sekarang ni kita takut. Kita menghadapi manusia-manusia yang begini. Yang banyak cacar marbah dia, berliku-liku dia punya kesalahan dia. Kegelapan lagi. Kegelapan zulumat lagi. Dia tutupkan dengan benda tu bercahaya, dia tutup lagi. Zaman kita ni, zaman fitnah ni begitu. Kita akan menjumpai manusia yang dia panas duduk dengan kita sebab dia duduk dalam keadaan keakuan diri, sedangkan kita duduk dalam menyatakan menyatakan dia. Belaga lah. Bila belaga, dia tu yang dia tak boleh. Tak boleh, kita akan nampak ramai yang berada di dalam yang Allah Ta'ala kata berada di dalam keadaan ghafilun, iaitu lalai. Bahaya betul. Penyakit lalai ni, Allah bagi tahu lalai dia ni, dia adalah merasakan diri dia. Lalai ni, dia merasakan diri dia dan dia lupa Allah. Sedangkan seluruh hidup dia tadi Allah. Tapi dia rasa dia menutupi. Maknanya itu lalai. Bahayanya tadi.
Jadi itu tadi niat tadi. Nak dijaga niat dia tadi. Niat tu dia menjaga niat. Maknanya niat ni maknanya keseluruhan. Keseluruhan diri kita bila kita tahu niat tu. Niat tu maknanya selagi kita hidup tu lah dia. Selagi kita hidup ni dia aja yang ada. Tu niat dah. Ya? Dia tanpa huruf, tanpa perkataan. Kita jagalah sebanyak. Mana itu yang dikatakan tadi. Niat tu tadi dia adalah sentiasa on, sentiasa hidup 8,600 detik degupan tu dia aja. Jadi bila dia datang semua kita rasakan apa pun bentuk dia datang rasa apa dia aja. Itu niat lah. Itu niat. Kalau yang sebut lafaz, nak solat, nak puasa, nak apa lagi? Semua kita melafazkan tadi untuk apa? Solat, untuk puasa, untuk apa? Apa pun bentuk ibadah. Tapi keseluruhan niat tu adalah 24 jam sentiasa dia aja yang ada. Wal'as, masa tu dia aja yang niat tu. Dia aja. Semua daripada bukan kita berbuat tu, boleh solat tu, nak solat. Maknanya kita tak, dialah yang memberikan kita daripada niat kehendak dia. Niat tu kehendak dia. Maka kita lakukanlah solat. Kita lakukan apa saja. Itu niat dia lah. Faham tak? Maknanya niat tu dia lah. Itu banyak kita kadang-kadang tak faham niat. Niat ni kita ingat, kita nak buat ni. Itu lafaz niat. Tapi niat tu dia tanpa huruf, tanpa perkataan. Dia mengesakan diri dia di dalam sir tu tadi. Sir tadi, bila sir tu sentuh kepada roh sentuh pada nyawa sentuh kepada hati sentuh pada tubuh, bercakaplah dia. Betul? Lalu lafaz kan? Jauh kan? Tapi sebenarnya daripada mana? Itu yang kita nak ingat tu. Nak kita ingat niat tu dia. Bila kita ingat niat tu dia, baru dia pergi tu tadi semua dia kita rasakan. Kita tak rasa yang lain lagi. Ini salah satu kaedah yang Rasulullah SAW tu, apa pun Rasulullah kata bermula pada niat. Rasulullah kata apa pun, innamal a'malu bil, apa saja amal. Kau nak mulakan apa saja amal, mesti asas dia mesti niat. Tapi kita tak mempelajari niat tu. Kita ingat lafaz niat tu niat lain. Lafaz niat tu dah ke tubuh, itu dah sebutan. Tapi kita nak rasakan niat. Bila kita faham ni tadi kan, baru kita tahu, ya Allah, halusnya punya aku tak ada. Niat pun dia yang sentuh halus sir sentuh punya daripada dia, bukan aku ada. Dia sentuh baru tubuh tu bercakap, melihat apa, semuanya baru dia. Ya Allah, tak ada apa. Baru kita tahu. Kita datang apa rasa anzala ala abdil kitabah walam yaj'allahu, turun daripada kita punya nak bagi rasa makan durian tadi, rasa durian sama. Semua kita tahukan daripada dia. Sampai kita pun terus minta durian, dapat apa kita rasa, kita tahu engkau lah ya. Bukan mengesakan rasa durian, tapi engkau yang menciptakan rasa tu yang aku esakan, ya Allah. Sebab engkau yang bagi aniat tu tadi. Aniat tu tadi. Innamal a'malu bil niat. Maknanya apa pun bentuk amal tu datang daripada niat Allah punya kehendak. Tak ada lagi apa kita. Ya Allah, hebat engkau ya Allah. Ini salah satu lagi cara untuk Allah tunjukkan skill dia untuk kita merasakan tak ada keakuan diri. Ini salah satu yang Allah bukakan lagi. Wazidannahum, tambahkan lagi supaya kita jangan mana datang aja kita dah tahu dia lah. Jadi apa pun nanti bila kita jali, pasti kita akan nampak dia aja. Tapi kalau permulaan, contoh kita tidur, bangun, kita terus ingatkan nak hantar budak sekolah, nak hantar ni, nak buat tu. Maknanya kita tak membetulkan niat kita tadi. Masih lagi kita tak faham niat. Sebab niat tu kehidupan
dia bagi kat niat tu tadi, susunan niat tu tadi. Jadi kita bangun tidur, baring sedar je, terus kita ingat dia yang menghidup, dia yang hidup, bukan kita niat tu dia yang hidup. Terus kita akan dia bagi nanti baru nak buat tu, buat ni. Sebelum ni kita tak faham, kita bangun dia, kita fikir dulu kat luar, betul? Sekarang ni kita ajar dalam dulu. Bangun aja tidur, terus tercelik bangun dia, terus alhamdulillah ya Allah. Maknanya kita dah menyebut niat dia memuji diri dia. Tengok nanti perbezaan bila kita amaliakan kehidupan kita begitu. Bangun tidur aja kita rasakan kita ni tadi mati, kemudian dia hidupkan untuk menyatakan kita. Tadi kita tidur, kita menyatakan sebenarnya apa yang telah kita nyatakan. Tadi kita nak tidur, terkelip. Perap tidur, dia bawa jalan mimpi. Dalam mimpi tu tadi kehidupan yang nak menyatakan tadi kau hidupan apa. Kalau kehidupan kau tadi dalam keadaan lalai kepada Allah, dalam tu dia tunjuk. Dalam mimpi tu. Itulah kehidupan yang tadi kau hidup tadi. Baru kau tahu tu hidup sebenar kau. Yang tadi kehidupan kau tu tadi, banyak kehidupan hayal. Baru kau tahu dalam kau tidur mati tadi, dia bawa mimpi, baru kau tahu. Kedudukan kau tadi adalah kelainan. Kalau kau selalu dalam mimpi kau ingat Allah, beruntung, itulah kehidupan kau sebenar. Ketika di dunia. Begitu nanti bila kau ada, nanti dia cabut roh, masuk alam barzah, dimasukkan roh balik, kau tetap akan nak kan? Dia mau ajar sekarang. Dia kata, dia perlu akum ayyukum dia tengok sekarang apa yang keperbuatan kau, yang kau rasakan Allah ke ataupun selain pada Allah. Selain pada Allah ni apa saja yang sifat baru yang Allah jadikan sifat baru, itu semua selain pada Allah. Tak kira apa bentuk pun. Jadi nak cari tadi yang dia kata tadi, mukhlisina lahud, ikhlas tadi kepada tu tadi, niat tu tadi kepada lahuddin, kepada dia tu agama ini, dia menuntut kepada ikhlas dan menyerahkan kepada agama, kepada dia. Bukan sekadar sebut ikhlas saja. Dengan niat tu tadi, dialah. Bukan tak ada kedirian kita. Itu dinamakan mukhlisin lahud, iaitu kita bukan saja sebut ikhlas. Kadang-kadang orang berbuat sesuatu bukan selain Allah pun dia kata ikhlas. Mulut dia cakap ikhlas, tapi dia ada tujuan untuk lain. Tapi ikhlas berserta dengan niat tu tadi, dialah. Ikhlas kerana dialah. Tak ada apa pada diriku. Dialah semua. Ikhlas tu menyatakan dia tak ada aku. Ikhlas tu tak ada aku. Kita buat apa benda pun, solat 30 tahun apa benda, kita ibadah, kita buat haji, kita buat semuanya, kita tak rasakan kita mukhlis. Maknanya muslim bukan saja mukhlis, lepas tu mukhlisi lahud kepada dia agama, kepada dia. Ikhlas semata-mata dia lah, bukan kita. Nak dudukkan di situ baru kita faham, ya Allah, engkau halusi lagi ya Allah akhlak. Kalau engkau tak halusi pada aku ya Allah, engkau bersifat latif yang maha halus, lemah lembut, kau bagikan kepada aku ya Allah akhlak yang lemah lembut tadi, yang halus supaya aku hilang lagi kedirian aku, supaya hanya wujud keesaan Engkau ya Allah, tanpa ada lagi aku dan Engkau, perantara Engkau, aku dan Engkau tak ada lagi ya Allah. Maknanya aku akan berkata nanti ya Allah, tiada lagi antara aku dan Engkau ya Allah, melainkan ada Engkau je. Kan kerap kita aku, Engkau, mana ada dua lagi kan? Ni tak ada. Kita berkata dah tidak ada lagi antaraku dan antaramu lagi, melainkan Engkau, iaitu Esa lah. Aku dan Engkau tu menunjukkan satu, bukan banyak, ataupun banyak ni menunjukkan Engkau yang Esa ya. Menyatakan Engkau yang Esa. Kita dah faham ya Allah. Jadi kita jaga ke situ. Keadaan tu sebenarnya
Dia memuji diri dia, dia asyik dengan diri dia. Tu niat tu tadi. Kita nak dudukkan di situ. Hidupkan. Dia datang tu dari kat dalam sir kita. Dialah. Sirullah tu dia. Roh pun dia. Semua dia nanti. Bila dah permulaan tu dah jatuh pertama aja kita dah tahu dia. Maka kita akan sambut dia semua nanti. Sirullah, roh, nyawa kita, hati kita, tubuh kita, semua dia semua. Tak ada satu pun. Esa zat dia, esa sifat dia, esa afal dia, esa asma, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, dia semua. Tak adalah kita nak nampak lain dah. Semuanya nyatakan dia je. Baru kita tenggelam dalam kami tak boleh diseumpamakan. Lenyaplah. Itulah tempat yang maknanya paling nikmat. Tenggelam dalam perjumpaan tadi. Bila kita dah berjumpa, liqa'a rabbih. Tanda apakah kalau kita dah jumpa dengan liqa'a rabbih? Siapa yang ingin perjumpaan dengan aku? Apa tanda dia? Falyamal amalan soleh wala yusyrik bi. Lebur. Tak ada lagi amalanku, tak ada lagi aku, tak ada semua, tak ada. Tak ada. Kalau aku ada syirik, wala yusyrik, maknanya wala yusyrik, jangan sekali-kali adakan lagi rasa dirimu. Kalau ada lagi di dalam sini, maknanya engkau beramal tadi, engkau tak bertemu aku lagi. Kau nak nampakkan aku di sini lagi ke sini, kita tipu lagi. Kan aku dah bagi tahu, kau datang kepadaku nanti nurku akan sambut supaya engkau lebur, tak bawa apa-apa. Yang kau bawa adalah sifatku, iaitu nur tu tadi. Tenggelam di dalam nur. Baru yahdillahu linu mayas. Hanya nur Allah tu yang akan sampai kepada Allah. Sebab siapa yang duduk di lautan nur akan tenggelam, lebur di dalam nur. Cahaya tu lebur. Sebab roh kita berasal daripada nur. Bila dia dah sampai rohani kita akan pergi kepada nur, kendaannya. Di situ dia akan bawa lebur. Bila dah lebur, baru kita tahu kita ni tak ada lah. Itulah pakaian kita, baru kita boleh sebut tadi lafaz syahadatain ni, 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ta'ah, dan mengakui sifat dia adalah pesuruh daripada zat. Rasul tu adalah pesuruh Allah, iaitu sifat Allah tidak lain. Baru kita mengakui betul. Apa pun kita buat adalah atas dasar suruhan Allah. Bukan kita ni Rasul, tapi maqam dia tu tadi. Kita tahu tak ada kita, dia pun juga yang suruh. Itu kita syahadatkan dengan keyakinan dan juga keimanan. Tanpa ada lagi was-was. Jaga 24. Ini jaga istiqamah ni tadi saya cakap tadi. Berterusan ni nak jaga tu niat kita tu tadi. Sekali kita sebut, bila-bila kita kena bukan banyak kali sebut, lepas tu lintang pukang. Itu banyak sekarang kita lihat. Ni hari cakap lain, besok cakap lain. Pegangan dia tu tadi. Baru diuji dengan sikit aja, baru tentera Dajjal yang perebet tu, kita dah lintang pukang iman kita dah. Macam mana belum datang tadi datuk nenek dia Dajjal laknatullah tu, lagilah kita kena tunduk. Baru perebet dia Yahudi dah, kita dah mudah sangat ikut. Dan tu dah lama pula tu. Kita biarkan. Lama-lama kita ikut dia, kita rasa tenang pula. Ya Allah, malang nasib. Dah lama sangat ikut dia, dah rasa macam tak ada buat silap pula. Ya Allah. Lepas tu bangga pula lagi dapat ikut dia. Ya Allah. Ini kita menghadapi ni. Era penghujung zaman ni. Zaman ni adalah zaman maknanya yang penuh dengan fitnah Dajjal. Dajjal tu belum turun, tapi penuh dengan fitnah Dajjal. Merata-rata Dajjal fitnah tu. Hari-hari bermain dengan mainan fitnah, main dengan sihir, main dengan orang kata kebatilan ni.
Kita nampak kat mana-mana. Kalau kita betul ahli Allah, kita akan nampak keliling kita dah. Zaman dah jadi zaman huru-hara dah. Zaman dah manusia dah lebih teruk daripada binatang. Bila lebih teruk pada binatang, balhum kal an'am. Mereka ni lebih teruk daripada binatang ternak manusia ni. Mereka tu lah orang yang lah ghafilin. Orang yang lah lalai. Lalai tu bahaya betul. Sebab dia rasa dia yang ada. Padahal Allah yang mengadakan dia. Nak nyatakan yang Allah yang ada. Tapi dia tutupi, dia pakai pakaian. Dia kata dia yang ada. Itu nama lalai. Bila lalai itu berlaku dalam hidup kita, akan diumpamakan oleh Allah seperti binatang bahkan mereka lebih Jadi bila dia tu Allah Ta'ala kata apa maksudnya? Dia lebih teruk daripada binatang ternak. Maknanya manusia tu dah dirubah jadi binatang. Kita akan nampak, lihat nanti. Tu. Tak boleh ni tengah ceramah. Duduk cantik. Cantiknya. Itu yang berlaku dalam kehidupan yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi bersyukurlah kita, Allah selamatkan. Pindahlah cepat. Jangan sampai menyesal kita nanti. Dah sampai sakaratul maut, nak cabut nyawa baru Allah perlihatkan. Waktu sakaratul maut tu tercengam, terbiji mata kita, terbeliak nak dicabut, kita nampak, ya Allah, baru aku sedar aku silap dengan Kau ya Allah. Aku lalai dengan Kau ya Allah. Dan beruntungnya aku nampak orang yang tak lalai dengan Kau Allah nikmat. Tolong hidupkan aku balik. Menglupa dia nak hidupkan balik. Pada sakarat tu dah sampai tak boleh lagi nak undur setapak ke depan, ke belakang pun tak boleh. Jangan sampai saat itu akan pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti diri kita semua ni akan menghadapi maut. Tu cukup maut menyedarkan kita sebelum datang maut. Ajarlah diri kita tengok. Maut tu datang macam mana nanti. Jangan sampai maut yang asli, yang original datang. Maka kita perlihatkan dulu, muhasabah, melihat bagaimana kalau maut tu datang, lebih baik kita bersiap sedia ke situ. Daripada dia dah pasti datang nanti kita terkejut, kita tak mempersiapkan. Tu tadi, persiapkanlah. Maknanya cepat. Sekarang ni kita dah berada banyak, masyarakat kita berada di dalam akuarium bekas Yahudi, sistem Yahudi, di mana kita dah bagi tahu tadi, kita nak jalan orang-orang yang mengikuti betul-betul mengesakan Allah. Siapa itu? Para Rasul. Rasulullah SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi, wali Allah, orang soleh, orang sidikin, orang syahid. Itu kita nak. Siratal lazina an'amta alaihim. Kita nak jalan begitu bila kita sebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak nak jalan orang yang tak mau mengikuti jalan Allah. Siapa tu? Yahudi, Nasrani, Majusi. Jalan agama tu kita tak mau. Itu maksud dia, maknanya ghairil maghdubi. Dan lebih dallin, sesat. Dia tu sesat. Jadi tapi sekarang ini kita dah cakap dalam Fatihah kita tak mau ikut jejak Yahudi, tapi sekarang ni kita dah duduk lama, kita biarkan. Lepas tu kita rasa tenang pula tu. Ya Allah, ini kita menghadapi manusia yang begini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah selamatkan bukan kita hebat. Allah selamat. Jadi bagaimana pula Allah dah bagi kita selamat, bagaimana kita wanazirah, kita nak bila dapat berita gembira daripada Allah, macam mana kita nak sampaikan kepada manusia-manusia yang dimasuk balhum kal an'am, bahkan mereka lebih teruk daripada binatang yang kita. Kalau binatang tu tadi dia jadi binatang, memang dia tak ada akal. Tapi kalau manusia ada akal jadi binatang, tu lebih teruk daripada binatang. Mereka tu orang yang lalai.
Orang yang lalai ni macam mana? Dia duduk dalam akuarium Yahudi, dia ikut sistem Yahudi, Nasrani, Majusi, sistem yang sesat yang dia kata dalam ghairil maghdubi alaihim, berapa belas kali dia sebut tu. Tapi dia masih duduk. Dia sebut je tapi dia tak faham. Di luar solat, dia mengikuti sistem tu dah, dia tak sedar. Ini kita menghadapi yang begini. Real, bukan saya cakap akan datang. Nabi tu cakap akan datang. Tak? Pada di masa Nabi tinggal dapat pemerintahan di Mekah tadi dan kuasa di tanah Arab, Nabi sebarkan semua. Susah nak jumpa orang yang begini. Semuanya ikut sistem, betul-betul sistem Allah SWT dan Rasul. Dan Nabi bagi tahu waktu tu akan datang nanti. 1400 tahun lebih Nabi bagi tahu betul. Akan jadi asing asing. Macam mana mula-mula aku bawa? Nabi kata. Ya Allah, punya jauh dulu daripada asing zaman Nabi jadi cantik. Nabi kata akan kembali asing balik Islam ni tadi. Kita menghadapi yang ni, yang asing yang Nabi cakap ni. Masih lagi kita rasa macam tak ada apa-apa ke, biasa, yang aman. Ya Allah. Dah kena bom yang teruk akidah kita. Akidah iman kita dah teruk, dikena bom dah. Oleh musuh-musuh Allah. Punca dia, memang dia takkan senang. Nabi kata, Yahudi ni, dia dah bosan dengan agama dia, Yahudi ni. Jadi dia hasad dengki dengan agama Islam. Salam bersatu, apa ni, peluk-peluk, kasih sayang. Oh, dia marah betul. Ramai-ramai solat jemaah, ramai-ramai amin. Nampak sesusun rapat-rapat soft. Marah betul dia, hasad dia betul, Yahudi. Macam mana ni aku nak? Kita tak usah tunjukkan marah dia. Kita perang saraf dengan orang Islam. Kita perang, kita kalah. Dia berjaya dia, Nabi kata berjaya dia akhir zaman ni. Fitnah Dajjal tu, rancangan dia tu, fitnah lah, halus. Perang saraf tu dah fitnah lah tu. Kita dah terkena fitnah, dah lingkup pun kita tak sedar. Kita kata baguslah Yahudi ni. Kita minta petua dia lagi lah. Kita minta fatwa WHO lah. Macam tu. Kita dah terbiasa. Lahir-lahir dulu dah kena injek dah. Vaksin. Sampai sekarang vaksin pun kita tak rasa pelik. Tak apa, itu ubat. Itu kita lahir pun kena vaksin, tak apalah. Ya Allah. Pada lahir tu vaksin tu bukan obat. Itu untuk rosakkan akidah engkau supaya bergantung terus dengan penggalak tu. Apa? Ketagihan. Ada dalam tu ada apa? Vaksin tu ada apa? Dadah ada dadah, ada HIV, macam-macam. Kau lahir-lahir dia bantai tu dulu supaya Yahudi dapat kontrol kau. Sampai ke sekarang kita masih lagi kita rasa benda tu macam seolah-olah. Saya bukan anti vaksin, tapi kalau dah kita ni ikut cara Yahudi, dah memang kita ambil vaksin tak apa, matikan balik. Saya cakap matikan balik. Dan macam tu kaedah zaman ni kan, zaman fitnah kan. Kita hebat macam mana pun kita tak boleh lawan fitnah. Jadi kita nak lawan macam mana, kita naturalkan balik lah. Dia dah buat macam tu, kita dah terpaksa ambil. Tapi kita bunuh cepat. Dan bagi tahu tu, yakin pada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa hasad. Allah kata dalam surah Iqra, sesungguhnya Al-Quran itu adalah penyembuh. Yang lain-lain vaksin tu bukan penyembuh. Itu perosak. Untuk rosak apa? Akidah. Tak faham lagi ke? Ya Allah. Daripada dulu kena lahir-lahir vaksin semenjak merdeka. Tak faham benda tu kan benda. Cuba buka kisah balik sebelum merdeka dulu. Siapa yang lawan tu? Untuk lahir-lahir tak payah. Banyak. Mula-mula orang kita lahir-lahir anak dia tak nak vaksin. Tak nak injek, apa nama dia lahir tu? BCG apa benda? Kan? Pasal orang-orang dulu-dulu, ulama-ulama dulu tahu. Jadi tak banyak yang ambil.
Tapi lama kelamaan dia buat undang-undang, kalau tak ambil tak boleh sekolah lah. Dia lebih tekan secara halus itu. Anak tak boleh buat surat beranak lah. Dia buat tekan di situ. Lama-lama dah semua kena 95% ambil. Ya. Jadi kita dah tak nampak lagi dah mana benda tu, mana yang hak, mana yang benar. Sebab apa? Kita dah duduk di dalam kebatilan Yahudi tadi, aquarium sistem dia dah terlampau lah lama sangat. Bila dia ajak keluar, kita rasa aku dah selesa sini dah. Fatwa kita fatwa Yahudi. Konon kita berbincang, ulama kita dah berbincang dengan pakar sains kita. Cakap tadi, engkau ulama, engkau kena letakkan fatwa engkau sendiri, bukan berbincang dengan orang Yahudi. Sebab Rasulullah larang kau berbincang pun jangan. Apatah lagi kau ikut. Sekarang kita dah lama ikut. Rasulullah tak bagi, bincang pun tak bagi. Ini ulama pergi bincang pula. Kita bincang dengan ahli sains. Ahli sains tu siapa? Di belakang ahli sains tu siapa yang kuat dia? Itu saya cakap tadi, saya nak bagi sedar pada banyak lagi masyarakat kita yang masih disihir, masih lagi duduk di dalam belitan-belitan iblis. Dia tak keluar lagi dalam belitan-belitan iblis tu. Dia nak bersuara tentang Allah, nak bersuara tentang hukum-hukum, nak bersuara tentang halal haram. Engkau dalam belitan, engkau duduk dalam akuarium Yahudi, engkau nak cakap tentang Islam, nak cakap berjuang. Jangan dah, Allah tahu. Tentera Allah, Imam Mahdi semua tahu. Kebodohan kau. Dia tak dengar kau punya buang, kau ulama, kau tinggi macam mana pun. Dia suruh kau keluar dulu, baru aku boleh pakai. Satu perkataan kau pun aku tak mau dengar. Tapi kau dah keluar daripada belitan-belitan iblis tu, belitan-belitan Yahudi tadi, kau dah keluar, baru aku dengar. Sebab kau berada bukan dalam ridha Allah. Kau dah kata ghairil maghdubi alaih. Kau tak nak, sebab Allah dah ajar kau tak nak tu saya ikut jalan orang yang menyesatkan, iaitu Yahudi dan Nasrani. Tapi mengapa kau ikut sistem dia? Jadi Allah tak redha. Selagi kau tak keluar, kau bacalah zikir berapa banyak pun, tapi Allah tak Allah suruh keluar. Bukan Allah tak dengar. Allah dengar. Tapi Allah suruh keluar dulu. Sebab aku suci. Nama aku suci. Hanya orang yang suci. Bukan orang sesat. Orang yang duduk dalam akuarium najis Yahudi tadi. Yang engkar, yang batil tadi. Tak. Kau kena keluar. Duduk di dalam hak. Baru aku sambut kau. Kau dah kembali kepada aku. Kau dah tenang. Kau tahu dah. Itu aku tak ridha dengan orang. Sebab itu adalah dia Yahudi. Dia nak bawa engkau sesat. Dia bawa sikit-sikit ke tempat. Biar engkau dah tenggelam dalam tu, baru dia lega. Sebab hasad dengkinya. Sebab apa hasad dengki Yahudi tadi? Dia membunuh banyak nabi-nabi. Maka tu Allah Ta'ala kata, Yahudi ni sifat dia gitu, orang Yahudi ni. Nabi-nabi dibunuhnya. Kalau bunuh wali-wali tu tak apa lagi. Nabi-nabi dibunuhnya. Punya hati dia tu apa? Hasad dia tu. Maka tu Allah bagi tahu dalam Quran. Tu. Nabi pun bagi tahu. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan dia takkan senang. Penyakit dia tu Allah letakkan hasad, dengki dengan orang sebab dia bosan dengan agama dia. Nabi kata. Nabi dah terang, Allah dah bagi tahu dah. Engkau pun minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Punya sedap suara. Habis saja solat, duduk balik dalam. Allah Ta'ala kata dia ni. Kalau saya lah jadi Allah tadi, kau ni faham ke tak faham kau baca ni? Kak, kau faham ke tak faham? Dah 20 tahun, 30 tahun kau baca ni, kau faham tak? Kau tak keluar-keluar daripada sistem Yahudi. Kau masih lagi ikut Nasrani. Masih lagi ikut belitan iblis ni. Tapi kau minta kau main dalam solat. Berlagu-lagu teranum. Sika teranum apa lagi?
Ya harkah bayati. Ras. Sedap dengar. Sedap dengar telinga. Minta maaf lah. Tapi bila keluar, ya Allah. Ini semua merosakkan aja. Pura-pura munafik. Betul lah Allah Ta'ala bagi tahu. Orang munafik ni dalam solat dia, sikit dia ingat Allah. Habis saja solat, lintang pukang. Tak ikut sistem ta'budu Allah Ta'ala. Melawan. Ini yang berlaku. Bukan ni cerita bukannya Nabi cerita akan, kita dah habis Nabi cerita tu dah kita 100 tahun dah berlaku nampak. Ni sekarang lah makin banyak lagi. Makin banyak orang yang tersesat yang kita nampak sekarang ni. Zaman ni zaman yang melihat fitnah, dajjal, banyak penipuan, sia-sia paling banyak zaman ni Nabi kata. Kita hadapi ni. Hingga kebingungan ulama-ulama bingung tak. Kejap kan dia kata gini, tiba-tiba dia boleh berubah pula cakap. Itu Nabi cakap betul. Kebingungan ulama-ulama. Tadinya dia cakap ni tak boleh, tiba-tiba dia cakap boleh pula. Dia umumkan boleh pula. Jadi masyarakat lagi bingung lah. Masyarakat adakah ulama biar pegang betul. Tapi ulama pun dah. Itulah. Ulama pun mudah kena. Ulama yang su' ni mudah kena. Belitan-belitan iblis. Dajjal, Ya'jud, Ma'jud ni. Semua masuk supaya campur aduk dalam tu. Tu saya cakap tadi, tak payah nak tunggulah Dajjal turun. Tak payah nak tunjuk Ya'jud, Ma'jud. Tak payah nak cari iblis dah. Manusia tu dah jadi dah. Manusia tu dah jadi Ya'jud Ma'jud. Manusia tu dah jadi sifat iblis. Banyak. Takutnya tu pasal saya takut saya nak keluar. Saya takut. Ini bukan lihat anggap-anggap. Tak ada. Lihat yang memang dia bagi lihat tu tadi. Bukan kena nak baca la tubdikul absar wa huwa. Bukan nak kena baca baru nampak. Tak ada. Ni buka tengok. Aduh, ya Allah. Manusia dah berubah jadi balhum kal'an. Mereka lebih, ada surah Araf, mereka lebih teruk daripada binatang. Kita menghadapi zaman yang lebih teruk. Kita nak nasihat di mana? Kalau binatang boleh kita arah-arah, pegang kendali dia. Kalau dia lebih teruk lagi binatang, kita tak boleh nak pegang kendali dia. Buat suka hati dia jadi zombie. Dia nak buat apa benda suka hati dia. Dia nak makan orang ke, nak tipu orang, dia nak fitnah orang ke, nak suka hati dia, hidup dia. Ini kita menghadapi. Anak derhaka dengan ibu bapa. Jemaah Islam berlaga-laga tak nak hidup kasih sayang. Tak ada jalan. Ini dah naik, dia ni pula hentam dia. Hidup tu jangan. Hidup ni kita nampak berlaga fitnah. Kita nampak situasi tu je. Kalau kita tak nyorok cepat, duduk ngasingkan diri, kita pun terikut. Jadi balhum kal an'am dengan macam orang juga. Tu Nabi kata lari, duduk asing. Allah dah diperlihatkan macam tu. Kau takkan mampu untuk nak tegur dia. Sebab mereka ramai. Itu di kalangan kadang-kadang keluarga kita, terdekat kita pula tu. Kita tegur, lagi dia seal kita. Ni keluarga kita ni, seorang ni, adik kita ni kita seal. Dia tak faham kita. Pasal dalam keluarga lebih ramai dalam dah jadi balhum kal an'am. Jadi kita ni betul nak betulkan, dia anggap kita ni memusuhi dia. Pecah keluarga. Sanggup. Berlaku. Bukan saya cakap cerita. Berlaku. Disebabkan berbeza tu tadi, kita nak tegur niat baik, dia tak nampak. Dia nampak dia tu ramai-ramai, dia betul. Dia ramai, betul. Dia kira majoriti ramai, dia betul. Padahal di sisi Allah salah tu. Walaupun kau ramai, Allah tak pandang kau ramai. Allah tengok benar. Kau 1000 orang engkau batil, satu orang benar, Allah akan pandang akan tolong yang benar. Jangan kita risau. Jangan kita tengok aku satu, ya Allah, dia batil ramai, macam mana? Engkau tetap dimenangkan oleh Allah. Itu walaupun dia rasa dia menang 1000, tetap ditewaskan oleh Allah. Rugi. Jadi kita bersyukur. Walaupun keliling kita tadi jadi asing, tapi kita bersyukur kepada Allah, kita dipelihara oleh Allah. Aman Allah. Jadi carilah seberapa banyak yang kita mampu, agak-agak kita boleh.
Itu saya cakap tadi, kita tak boleh terus cakap dia duduk dalam akuarium Yahudi kena belitan iblis, kita terus sentap. Tak boleh. Ada Nabi bagi tahu, tetap juga kita kena berlakon dekat dengan dia, berlakon. Jangan tahu diri kita siapa. Berat nak buat macam tu. Berat. Tapi itulah, kalau tak mampu, Nabi kata, okay, duduk ujung-ujung dunia, jangan campur masyarakat banyak. Ujung-ujung kampung, hulu-hulu. Ada mata air ke, buat tanam sendiri, apa senera, bela apa semua. Bahagia engkau dengan Allah. Kan? Itu penghujung zaman, Nabi kata boleh buat macam tu. Satu lagi, kau tak tahan, kau duduk dengan masyarakat ramai yang dah balhum